Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada anda semua, khususnya kepada anda yang sudi untuk menekan video ni dan juga untuk mendengar apa yang saya akan sampaikan lah. Jadi apa yang saya nak sampaikan ini adalah berbentuk satu kesedaran lah, kesedaran ataupun saya rasa saya perlu sampaikan kepada anda-anda yang di luar sana lah, yang sudi menonton video ni. Jadi jika anda rasa konten video ni anda rasa bermanfaat, anda boleh share dan anda boleh like dan share. Ataupun kalau rasa biasa-biasa je, dah biasa dengar, anda boleh skip lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saudara dan saudari sekalian, jika kita lihat pada suatu masa dulu, telefon bimbit ni menjadi kemahuan ahli perniagaan, tapi kini dia dah jadi satu keperluan dan tidak lepas dari genggaman kita. Jika dulu hanya segelintir sahaja yang memiliki kenderaan transmisi automatik, tapi kini sudah menjadi keperluan untuk menghadapi kesesakan trafik, khususnya di dalam bandar. Dan dulu, insurans dan takaful ni hanyalah kemahuan golongan berada sahaja. Namun kini, ianya sudah menjadi keperluan dan tidak boleh tidak, setiap orang tu mesti ada. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai insurans dan takaful menurut Islam ini, ada baiknya jika kita teliti terlebih dahulu apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan insurans dan juga takaful terlebih dahulu. Sebab kata orang, tak kenal maka tidak cinta. Okey, menurut laman web info insurans ini adalah satu pemindahan risiko dari seorang individu kepada syarikat insurans, manakala takaful pula adalah satu pelan pelindungan berlandaskan syariah. Takaful ini menggunakan konsep caruman atau tabaruk yang membolehkan peserta melindungi antara satu sama lain. Sekiranya ada peserta yang mengalami kerugian seperti yang telah dijanjikan, keperluan bersinonim dengan sesuatu yang berguna atau mustahak, manakala kemahuan pula bersinonim dengan keinginan atau kehendak. Jadi persoalan yang hendak saya lontarkan kepada saudara dan saudari yang mendengar, apakah takaful ini berada di kedudukan tertinggi dalam piramid keperluan, ataupun ini hanyalah bertindak sebagai satu instrumen pelaburan yang lebihan? Dan juga, apakah tanggungjawab kita sebagai Muslim terhadap masyarakat dalam bab muamalat, dan juga kepentingan takafur kepada kita sebagai salah satu ikhtiar apabila ditimpa musibah seperti kemalangan, kematian dan sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 190 yang bermaksud, diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan, yakni tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-ibu dan kerabatnya secara makruf, dan ini adalah tanggungjawab ke atas orang-orang yang bertakwa. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam juga yang bermaksud, tinggalkanlah anak dan isteri dengan kesenangan itu lebih baik dari tinggalkan mereka dalam keadaan yang meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudari yang saya kasihi, suka saya sebutkan bahawa di antara bentuk muamalat yang ramai masyarakat kita tidak ambil tahu tentang halal dan haramnya adalah berkaitan dengan insurans. Mencari sesuatu yang halal untuk dimakan atau digunakan dalam kehidupan seharian merupakan sesuatu tuntutan yang diwajibkan oleh Allah SWT ke atas setiap Muslim, kerana setiap yang halal dapat meningkatkan keimanan dan membuat termakbulnya doa dan diterima segala amal ibadat. Sedangkan memakan makanan yang haram ataupun melakukan perkara yang haram boleh menghalang doa dan ibadat daripada diterima oleh Allah SWT. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud mencari yang halal adalah suatu kewajipan ke atas setiap Muslim. Hukum mengambil insurans konvensional
sebenarnya sudah dibincangkan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali yang ke-80 yang bersidang pada 1 hingga 3 Februari 2008. Muzakarah tersebut telah memutuskan bahawa hukum mengambil dan melanggan insurans am termasuklah insurans kereta adalah tidak diharuskan oleh Islam. Majlis Penasihat Syariah pula pada mesyuarat yang ke-24 bertarikh 24 April 2002 telah memutuskan bahawa model perniagaan takaful yang berasaskan tabaruk dan wakalah adalah dibenarkan. Kontrak wakalah berlaku antara peserta dengan syarikat takaful, manakala kontrak tabaruk berlaku antara peserta sahaja. Dalilnya adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Baiklah, seterusnya saya akan menyebut pula tentang apakah bila kita dengar tentang insurans takaful ni, kita rasa benda sama je, tapi sebenarnya tidak. Okay, jadi saya akan ceritakan kepada anda apakah sebenarnya insurans itu dan apakah sebenarnya takaful. Perbezaan antara takaful dan insurans ini sebenarnya adalah berdasarkan akad dan juga cara dana tersebut diuruskan. Contohnya, bila kita ambil syarikat takaful, apabila duit tersebut yang kita bayar itu kita berikan kepada syarikat takaful, duit itu bukan menjadi milik syarikat. Berbeza pula dengan duit jika kita mengambil insurans secara konvensional, duit yang kita bayar itu menjadi milik syarikat, bukannya menjadi milik kita. Kita dah tak jadi milik kita, tapi jadi milik syarikat. Tapi kalau takaful ni, kita bayar ataupun kita bagi duit itu dimasukkan ke dalam tabung yang mana bukan kita seorang saja yang menyumbang ke dalam tabung tersebut, tapi ramai peserta-peserta lain yang mengambil polisi ataupun mengambil takaful ini juga menyumbang ke dalam tabung tersebut. Itulah yang dinamakan sebagai konsep tabaruk. Okay. Tugas syarikat takaful ni cuma adalah untuk menjaga, menyelir dan mengaudit dana tersebut. Okay. Sekiranya berlaku kemalangan jika kita ambil polisi daripada syarikat takaful, tabung tadi akan dijadikan sebagai akan dikeluarkan dan diberikan sebagai bentuk hibah ataupun hibah lah. Hibah tu maksud dia hadiah kepada peserta yang ditimpa musibah tersebut. Sama ada jika dia mati, hibah itu akan diberikan kepada pewarisnya tanpa perlu melalui faraid. Jadi bila kita ambil seseorang itu, contoh kita sebagai suami, kita ambil polisi dan kita letak pewaris itu atas nama isteri kita. So bila kita meninggal dunia, maka duit hibah atas jumlah ikutlah atas polisi yang telah kita sign tu. So duit itu akan dijadikan sebagai hibah lah. So senanglah nanti si isteri nak teruskan kehidupannya tanpa suami nanti, perlukan duit kewangan yang mencukupi lah. Okay. Tapi berlainan pula dengan kalau seorang itu ambil syarikat, ambil insurans dengan secara konvensional, sekiranya berlaku kemalangan, syarikat insurans itu yang akan membayar pampasan. Jadi di situ timbulnya unsur-unsur judi. Contoh situasi yang saya bagi adalah, contoh saya bagi duit kepada si A 10,000. Si A ni maksudnya syarikat insurans lah. Jadi kalau tahun ini tak berlaku kemalangan, duit itu si A tadi akan memberikan kepada saya 100,000 atas perjanjian. Jadi di situ timbulnya. Tapi jika saya tahun itu tak berlaku, saya tak kemalangan, so duit yang saya bayar sebelum ni tak ada apalah. Saya tak dapat apa-apa hibah ataupun sebab duit tu dah menjadi milik syarikat. Jadi di situ timbulnya unsur judi dan juga unsur gharar. Judi tadi sebab kita berteka-teki sama ada tahun itu
kita akan kemalangan ataupun tidak. Macam tu. Okay. Sebab selain daripada itu, mengambil insurans secara konvensional ni juga timbulnya risiko kita ni terlibat dengan riba lah. Memang sudah semestinya jika kita ambil insurans dengan syarikat insurans secara konvensional ni, memang kita akan terlibat dengan riba. Dosa riba ni sebenarnya kita tidak boleh pandang ringan lah, sebab ada hadis daripada baginda SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bermaksud 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan ia mengetahuinya adalah lebih buruk daripada berzina sebanyak 36 kali. 1 dirham ni sekarang ni berapa? Sikit je 1 dirham. Tak sampai 100 pun. Tapi dosa yang kita dapat tu lebih berat daripada kita berzina 36 kali. Ini baginda sendiri yang cakap, bukan saya yang cakap. Okay. Jadi kesimpulannya sekiranya anda semua ada pun mengambil mengambil polisi daripada syarikat insurans yang konvensional, cepat-cepatlah keluarkan duit tersebut dan tukar kepada pelan takaful yang lebih Islamik. Dan juga sebagai orang Islam juga menjadi tanggungjawab kita untuk mencari yang halal dan juga menyokong muamalat Islam yang mengikut syariah lah.